Yang pertama, menghuraikan akidah, mana i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mana yang ikut sunnah Rasulullah SAW. Jamaah itu jamaatus sahabah. Qala Nabi SAW, "Man ya'is minkum fasayra ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdin 'addu 'alai binawajiz." Rasulullah menyatakan di kalangan sahabat, barang siapa yang panjang umurnya, maka dia akan melihat perpecahan umatku yang begitu banyak. Maka hendaklah dia berpegang pada perjalananku, itu panggil sunnah Nabi. Dan khulafa ar-rasyidin, iaitulah dipanggil sahabat. Ahli sunnah jamaah, ai jamaatus sahabah. Bukan jamaah kita jawab macam jamaah, bukan. Jamaah sahabat yang dia aku. Maka addu alaiha binawajis, gigit dengan gigi geraham kamu. Ini kinayatun al-syiddatut tamasuk. Kinayah syiddatut tamasuk ala sunnah. Kuatnya kita gigit macam mana antara gigi yang paling kuat, gigi mana? Belakang. Ya. Gigi belakang, geraham, nawajis. Makan daging tetil tak boleh tolak belakang. Boleh kerat. Kalau di depannya tak habis. Itu di antara apa? Gigit yang kukuh. Habis. Tentang dua kalimah syahadah, dia membahas masalah pegangan ni ialah persekitaran kalimah dua syahadah, syahadatut tauhid wa syahadatur risalah. Ya, syahadah mentauhidkan Tuhan dan syahadah kerasulan Rasulullah SAW. Iaitu salah satu daripada dasar-dasar Islam. Dia tapak di situ. Kalau sini rosak, lain semua tak boleh pakai. Maka berkatalah kami dengan memohonkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan mata al-khaliq, yang mengembalikan dia juga, ya, al-ijad, mengadakan menjadi dia, al-i'dam, meniadakan dia pun dia juga. Semua dari dia, dengan dia, kepada dia habis. Yang berbuat barang sekendaknya, fa'alu lima yurid, dia buat apa dia nak. Yang mempunyai arasy yang mulia, mana makhluk yang paling besar, ya, ini semua besar. Fizikal itu adalah arash, ya, tenggelam, maknanya pandangan yang lain bila dia nampak arash besar. Begitulah tenggelamnya sifat makhluk apabila dia memandang sifat Allah Ta'ala. Yang gagah perkasa, yang memberi petunjuk kepada hamba. Hamba boleh berjalan dengan betul dengan sebab ada petunjuk. Siapa beri hidayah? Dia. Ya, sebab tu nama dia Al-Hadi, yang memberi hidayah. Jadi nama tu terang, nampak jelas kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Itu menandakan Tuhan tunjukkan nama dia Al-Hadi. Dan betul juga jelas nama dia Al-Mudil pada orang yang sesat. Ya, semua tu hakikat dari dia belaka. Memberikan petunjuk kepada hamba-Nya yang bersih kepada cara yang betul, ya, kepada cara yang betul dan jalan yang benar. Yang memberikan hikmah, ialah ilmu laduni kepada mereka sesudah pengakuan tauhid. Mana hikmah dia dapat tauhid khas. Hikmah satu, kalau dua hikmatan, kalau banyak hikam. Jadi hikam itu ialah kalam hikmah yang keluar daripada lisan arif billah. Maka kalam dia itu dipakai sebab dia bercakap dengan Tuhannya. Dia tidak bercakap dengan nafsu dia. Baru kita tengok hikam, beratus tahun orang baca, macam-macam hikam dia kan, yang keluar daripada arif billah. Dia masuk dalam hadis sahih, Nabi kata apa? Bila hamba tu dikasihi Allah Ta'ala, maka segala pergerakan dia adalah dengan Tuhan. Ya, la yazul abdu yataqarrabu billahi bin nawafil hatta uhibbah wa iza ahbabtu kuntu sama allazi yasma'u bihi wal lisanu allazi yantiqu bihi. Ya. Bila aku kasih hamba tadi, maka akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku, akulah lisannya. Dia bercakap dengan aku. Mana percakapan dia sentiasa dapat hidayat dari Allah. Sebab tu kalam dia dipakai, ya. Bila bercakap bukan kena Allah dengan nafsu, maka tak lama dia habis sendan. Yang memberikan hikmah kepada mereka sesudah pengakuan tauhid. Itu tauhid basic dia. Dah ada tauhid kemas, baru dia akan beri yang lain pula. Dengan terjaganya akidah dan kegelapan keraguan. Syak, ragu dia bagi gelap. Orang tidak ada keyakinan di dalam kegelapan dan kesangsian.
yang mana membawa mereka kepada mengikuti Rasulnya. Akidah yang betul, tauhid yang kemas, dia akan membawa mengikuti Rasulnya yang pilihan, dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut peninggalan para sahabat yang mulia, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, sahabat seperti bintang di langit, di mana kita ikut saya dapat petunjuk dan hidayat Allah Taala, yang dikurniakan dengan kekuatan dan kebesaran. Sahabat-sahabat ni mana orang yang kuat akidah, kuat imannya, dan tinggian besar martabat dia, yang menampakkan kepada mereka tentang zatnya dan af'alnya. Mereka memimpin manusia kepada tauhid zat, tauhid af'al, ya, dan begitu juga tauhid sifat, dia sifat yang baik yang tidak akan mengetahui selain orang yang dilimpahkan pendengaran, ya, orang yang Tuhan berikan limpahan daripada dia, kurniaan dia, dan dia itu yang menyaksikan, mana dulu dalam makamil musyahadah, yang memperkenalkan kepada mereka bahawa zatnya itu esa, ya, zat Tuhan esa. Dia mentauhidkan Tuhan dengan maknanya pengesaan. Sebab lafaz esa ni lafaz yang sangat besar pengertian dalam ilmu tauhid. Sebab itu dia namakan ilmu ni ilmu mengesa, ilmu tauhid. Mentauhid apa? Mengesakan. Ambil kalimah wahada yuwahidu tauhidan, atau wazan fa'ala fa'ilu taf'il. Habis. Tiada sekutu baginya, kemudian tunggal, tiada menyamainya. Atau sifat Allah SWT yang Maha Esa, dan tidak ada satu, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang boleh setanding dengan Tuhan. Sebab yang lain semua makhluk. Mana ada makhluk yang kena jadi nak sama dengan penjadi? Itu memang terang. Tunggal, tiada yang menyamainya. Mana dia tunggal dari segi ketuhanan yang maha hebat, dia saja. Lengkap rahmatnya, tidak ada satu orang pun yang tak kena rahmat pemberian Tuhan. Tidak yang melawaninya, tiada yang melawaninya sendiri. Tiada maknanya sebanding Tuhan melawani dia. Ya, tak ada siapa yang boleh nak lawan Tuhan, ya. Kemudian sendirian, mana esa tunggal, sendirian. Ini bukan sendirian berhad ni. Sendirian mana infirat, ketunggalan, tiada yang menyengutui. Itulah kehaibatan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Tidak ada siapa boleh sebanding dengan dia. Habis. Sebab apa ni? Hakikat lain, hakikat Tuhan wajib, hakikat kita mungkin. Wajib, apa makna wajib? Ni wajib nak aklan, wajib akli. Apa makna wajib akli? Ma la yatasawwaru fil akli adamuhu, barang yang akal tak terima ketiadaan dia, mesti ada. Mana asli dia wujud. Ada pada makhluk mungkin, apa mungkin boleh ada, boleh tak ada. Tuhan nak ada kita pun akal terima, tak ada kita pun tak apa. Makna kita boleh menerima dua pihak. Maka sudah tentu jauh hakikat ni. Asal kita adamun mahdun, asal makhluk semua tak ada, asal Tuhan ada. Sebab tu dia tak perlu pada penjadi. Sebab tu tak boleh tanya siapa jadikan Tuhan. Orang tanya siapa jadi Tuhan, orang tu paling gila dalam dunia. Orang paling gila dalam dunia dia tanya siapa jadikan Tuhan. Bila sebut Tuhan, dia tak boleh kena jadi. Kalau kena jadi dia panggil makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqah, benda yang dijadikan. Tapi dalam masa pertama dia kata Tuhan, lepas tu kata siapa jadi. Tu kata orang gila. Ya. Dia kata dia Tuhan, mana boleh orang jadi? Tak sah. Benda bertimpun dua perkara berlawanan, mana boleh? Mak saya dulu dengan bapak saya menikah kan, saya hantar surat jemputan, betul? Ya. Mana betul tuan? Mak dia menikah dengan bapak dia hantar surat dia tak ada lagi. Itu maknanya. Mana benda tak boleh berhimpun dulu kendian. Supaya jadi mana boleh berhimpun antara makhluk dengan khalik. Bila kata dia khalik, dia bukan makhluk. Ya, kalau kata makhluk, dia bukan khalik. Itu keadaan itu. Itu nak tunjukkan apa? Kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, sehingga tidak ada sesuatu pun boleh setaraf dengan dia. Zatnya, sifatnya, af'al. Bahawa dia yang esa tunggal, ya, dan segi ketuhanan dia saja yang menjawat jawatan uluhiyah ketuhanan. Lain semua adalah abdi hamba. Kemudian qadim. Dia nak menceritakan apa? Wujud yang hakiki. Wujud hakiki mana qadim. Apa mana qadim? Zat muttasif bil qidam. Itu mana qadim. Kan kita kena ada orang tanya ke qidam tu apa? Qadim macam sama-sama. Qadimun tu isim nama.
Kalau kidam itu sifat, ya. Qadim mana zat muttasif bil kidam, zat yang bersifat dengan kidam itu dinama qadim. Jadi qadim ialah isim nama, kidam ialah sifat, ya. Itu dia. Bila sifat dia ada apa? Ya, yaqumu bizat. Bila sifat dia berdiri di zat. Dia tak ada lagi tiga tu. Zat, sifat, asma ataupun isim, ya. Dia disebut qadim saja nampak dah tuan. Lampau besar dan hebatnya ketuhanan Allah Taala. Disebut qadim saja bermakna dia bukan dicipta, dia adalah pencipta. Ya, dia bukan masna' tapi dia sani'. Dia yang menjadi, bukan dia kena jadi. Betul hebat. Bila dia kena jadi makna semua adalah dari dia. Semua adalah milik dia, hamba dia. Bagi sebab kidam ni tuan, masya-Allah. Bila kita baca kul huwallahu ahad, pum meletup tuan. Kata Allah Taala ahad, bila ahad dia tunggal. Bila tunggal kewujudan dia adalah sedia kala, qadim ada situ. Baqa lagi dia lazim dulu. Bila qadim dia baqa. Ya, itu keadaan itu. Panjang pembahasan itu tadi. Sebab ikhlas yang besar. Kita baca 3 kali sama pahala dia dengan baca sekhatam Quran. Tapi dia silap faham pula, dia baca 3 kali itu tak baca Quran. Tak baca Quran, anak dah baca 3 kali saya khatam. Wah, itu berat je. Itu khatam tu nisbah pahala. Ada nisbah bacaan, nisbah lain pula, ya. Kidam tiada berpermulaan. Maknanya kewujudan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Berbanding sekalian wujud makhluk, semua wujud makhluk didahului oleh ketiadaan. Mana asalnya tiada. Bila tiada pergi kepada ada, bermakna dia adalah wujud dia muqayyad, wujud dia diikat dengan pencipta dia. Nampak situ kebesaran Tuhan dan kedhaifan segala makhluk, ya. Dia bergantung, dia berhajat, dia terikat. Itu dia. Habis azaliyun, azali dengan qadim sama makna kan. Qaul mu'tamad sama makna. Mana la awwala lahu wujudiyan kana aw adamiyan. Mana barang yang tidak ada oleh tiada, sama ada dia benda wujudi ataupun itu mana qadim. Dengan azali mala awwalalahu, barang yang tidak ada awal. Apa tidak awal? Mana kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Macam kita ada awal. Apa awal kita, permulaan wujud kita sudah ada, sebab asal tak ada. Tahun mana dia lahir? Tahun 60, tahun 70, pum, baru dia ada. Betul, dia ada awal, awal kewujudan. Allah Taala tak berlaku benda tu sebab dia sedia ada. Ada dia adalah asliyun, asal. Kita asal kita tiada, habis. Tiada berkesudahan. Abadiyun maknanya sentiasa, tidak bertemu dengan ketiadaan, atau dipanggil baqi, kekal. Baqi itu dipanggil isim nama, baqa itu sifat, ya. Tiada berpenghabisan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fanin. Semua itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabb, dan kekal wajah zat Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan. Situ kita nampak ada betapa hebatnya Allah Taala, maha dahsyat. Kemudian tegak sendiri, qiyamuhu binafsih. Adapun semua makhluk qiyamuhu bighairi. Itu beza dia. Kita makhluk qiyamuhu bighairihi, mana ada kita dengan yang lain. Siapa dengan lain? Huwallah. Ada kita, siapa? Tentu dia. Dekat mana kita lahir? Dia. Bila waktu lahir? Dia. Semua dia. Apa yang kita dapat? Dia. Kembali kepada siapa? Dia. Semua dia. Hu. Itu zikir hu kan. Ya, hu tu mana? Dia. Dia tu apa? Huwallah. Segala-galanya dia. Pusing mana pun dia dan, ya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua sama di sana. Wajhullah ay wajhut tajalli, wajah pentajalian, mana cermin. Semua yang kita nampak keliling cermin kewujudan dia. Ya, itu dia kata wujudku bayanganmu. Mana wujud kita ni
maknanya menunjuk atas wujud Tuhan. Itu makna bayang. Sebab bayang menunjuk bagi Tuhan bayang. Ya, bila kita tengok jauh ada bayang, kita tahulah ni bayang ada orang, siapa dia ni. Ya. Maka kita pun pandang bayang makin dekat, nampak dekat, pum, oh dolar. Bila dolar dia hilang bayang, faham tu? Ya, kita mengenal Tuhan dengan memandang segala makhluk. Masih ada makhluk, bila dia tajali makrifat sebenar, pum saja musyahadah, hilang makhluk, dia terus ke Tuhan saja. Itu beza. Ya. Dan nampak Tuhan mana pandang bayang lagi. Tapi orang tak pandang bayang sebab apa? Sebab dia dah nampak Tuhan. Bermakna kalau full time dia dengan Tuhan, dia tak nampak lagi makhluk. Tak nampak di mana? Mati dalam. Mati luar nampak biasa. Dalam, semua kerja dalam. Makrifat kerja dalam. Luar tak layak makrifat dengan Tuhan. Dia bungkus masuk liang lahat itu. Tegak sendirinya, tiada yang menghalanginya. Ya, tidak ada mani. La mani alima a'taita wala mu'ti alima. Mana tak? La manik tu wirid untuk tu dulu kan. Itu wirid kental tu tu. La manik, tak ada orang boleh blok kalau Tuhan nak bagi. Wala mu'ti, tak ada orang boleh beli kalau Tuhan blok. Habis semua dia. Maknanya itu semua apa? Wirid-wirid memantapkan akidah kita. Tegak sendiri, tiada yang menghalangi dia. Kekal, tiada putus. Maknanya dia tidak dikuasai oleh suatu kuasa lain yang boleh memutuskan kewujudan, maknanya boleh padam ataupun boleh mati. Itu buat dia kekal. Adapun kita tidak. Ya, kita ada setiap dah, kullu nafsin zaikatul maut. Siap dah tunang dah. Ya, Tuhan dah tunangkan kita dengan kematian, tak ada lagi. Pertunangan yang takkan putus dan akan mengalami, tunggu masa makin dekat. Akan putus kewujudan kita. Ya. Dia tidak, dia kekal selama-lamanya. Sentiasa, ya, kekal dia. Dan selalu bersifat dengan segala sifat kebesaran. Mana sifat kebesaran Tuhan ialah sifat yang qadim dan terus baki kekal, tiada habis, mana tidak binasa dengan kehabisan dan pemisahan. Kita ada habis kita apa? Hilang dengan habis nyawa. Ya, kemudian berlaku pemisahan, berpisah kita daripada dunia, hilang. Ya, minha khalaqna, ya, minha nu'idu. Daripada dia kita datang, daripada tanah, kepada dia kita kembali. Siapa yang kembali? Jasad. Ada peruh, dia kembali kepada Tuhan dia. Tuhan tarik dia masuk alam lain. Ya, roh kita banyak alam dia pergi. Ya, dulu alam zarri, kemudian masuk alam rahim, masuk ke ibu dia, keluar balik alam dunia, masa balik keluar balik alam barzah, tu alam akhirat habis. Situ tempat kekal dia. Ya. Sentiasa dan selalu bersifat dengan segala sifat kebesaran. Mana kebesaran Tuhan kekal, tiada habis dan tiada kehabisan, dan pemisahan tidak berpisah. Kita ada berpisah. Ya. Pisah kita dengan dunia panggil apa? Jasad dengan ruh panggil apa? Maut. Mufarraqatur ruh anil jasad. Berpisah ruh dari jasad, itu dipanggil al-maut. Habislah. Dengan penggantian abad dan musnahnya zaman, kita maknanya terikat, ya, muqayyad biz zaman. Ya, tu mana kita diikat dengan masa. Muda, tua, bangka, apa tu habis tu. Ya, tenggelam tu habis. Sebab tu ada orang dia bergurau, kita dengan Tuhan siapa tua je. Ya, dia pun cakap kita lah tua. Orang kata, kau itu betul kata. Betul, kita yang menerima tua, Tuhan tak menerima tua. Oh, macam tu pula maksud dia. Itu maksud dia. Sebab tua muda ni adalah benda yang diikat dengan masa. Ya, dia baru lagi, dia panggil muda. Dia dah lama tu, dia panggil tua. Ya, maka Tuhan tak makan benda tu bukan diikat dengan masa Tuhan, bahkan masa tu makhluk dia. Dia yang ejaz masa, dia menjadikan masa. Tiada habis dan tiada kehabisan pemisahan dengan penggantian abad dan zaman. Tetapi dialah yang awal. Awal dengan mana apa? Sedia ada. Itu maksudnya. Tidak didahului oleh ketiadaan. Kemudian dia yang akhir, mana dia tidak bertemu dengan ketiadaan. Jadi Allah Ta'ala ni ternapi dua Adam. Adamain, dua ketiadaan. Dalam pengajian usul, dia ada dua ketiadaan. Adam dia panggil. Apa dia? Pertama Adam sabik, yang kedua Adam lahik. Adam sabik lil wujud. Kewujudan seorang tu Adam sabik, dia didahului oleh ketiadaan. Itu Adam sabik, ketiadaan yang mendahului bagi wujud kita.
Kemudian terhapus Adam sabiq, maujudlah kita sekarang atas dunia. Bila bertemu balik Adam yang kedua dipanggil Adam lahir, ketiadaan yang menghubungi kewujudan kita. Maka habislah wujud kita, mati. Dua-dua ketiadaan ini tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Tak berlaku di Tuhan, berlaku pada makhluk. Satu persoalan orang tanya, habis syurga neraka kekal sama Tuhan? Itu kekal arid, kekal yang baru datang, sekira-kira dikekalkan oleh Allah dengan janji dia. Kalau dia nak binasakan, anytime bila masa bila masa dia boleh binasakan. Tapi dia janji nak kekal, maka kekal. Berbeza dengan kekal asli, dia punya. Ya, barang pinjam dengan barang asli mana sama tuan? Barang asli kepunyaan dia, barang pinjam bukan dia punya. Pinjam orang punya. Habis dia kekal pun, kekal tu Tuhan yang mengekalkan. Mana tadi? Lagi 29 atas. Zahir dan batin. Allah Ta'ala tu apa? Zahirun, terang. Bila ditajalikan kewujudan dia pada makhluk, terang nampak kebesaran dia. Ya, dan dia terbatin ai fil kunnihi wa zati. Atau tu batin fil kunnihi wa zati. Mana zat dia, kunhi hakikat dia terbatin, tak ada siapa tahu. Tentu. Dalam hadis Nabi kata, tafakkaru fi halqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikir kamu tentang kejadian Tuhan, itu zahir. Wa la tafakkaru fi zati, itu batin. Faham? Bila kita fikir tentang kebesaran Tuhan, terang nampak kebesaran Tuhan, itu zahir. Terang. Wujud Allah itu zahir. Itu dalam hikam dibuat 9 perkara. Kaifa yahjubu syai'un wa huwa azhar. Macam mana kau ada terdinding hati kau dengan Tuhan? Tuhan paling terang wujudan ni. Dia wahid, dia tunggal. Kalau pergi tengah padang, satu batang tiang dia, tak ada banyak, tak nampak ke? Kalau banyak mungkin keliru. Itu makna zahir, terang. Batin maknanya wala tafakkaru bi zati. Kamu jangan fikir tentang hakikat zat Tuhan. Tu Tuhan larang. Bila Tuhan larang, mana Tuhan masuk? Kun hizat, tak ada siapa tahu. Nabi yang mursal pun tak dibuka oleh Ta'ala. Ya, dapat lihat tapi hakikat dia tidak dibuka. Itu maknanya batin ai fi kunhi wa zati. Ya, pada kunhi zat, hakikat zat dia itu tak dibuka. Ya, itulah maknanya lampau keagungan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat dan Allah. Nur di mana dibuka kemudian tombang dan ya, falamma tajalla lil jabal ja'alahu apa? Dakka wa harrah Musa sa'iqa. Tuan tajali je, bukit dia tersinar, habis, dakka, hancur. Wa harra Musa sa'iqa, dan tersembam pingsan Nabi Musa. Nabi Musa punya hebat tu, pingsan tersembam dan ya, kalau kita nak ada lagi dah. Ya, itu rasul hebat-hebat, kalimullah yang boleh berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh takallum dengan Tuhan dengan cara yang layak kebesaran dia. Tuhan tajali, nur dia, pum, habis. Bukit tu Saina pun hancur, Nabi Musa pun tersembam pingsan. Bayangkan macam mana nak tahu kunhi lagi lah. Lagi dahsyat. Itulah kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Allah. Habis. Kemudian kemahasucian dia pula, dia panggil tanzih. Wallahu a'lam.